KPM. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Hurray, hurray, hurray. Apa yang hurray sangat tu? Katanya keputusan SPM dah keluar kan pagi tadi. Macam mana kawan-kawan? Okey tak result? Mantap. Okey, kepada yang mendapat orang kata keputusan cemerlang, tahniah diucapkan kepada anda semua. Yang tidak mendapat orang kata mungkin keputusan orang kata kurang memuaskan, jangan risau. InsyaAllah. Ingat tau, SPM ini bukan orang kata penghujung dunia atau penghujung hidup. Alamak, kalau dah gagal, habis. Tidak. Ingat ya. Okey, kepada anda semua diharapkan sentiasa mematuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, seperti sentiasa memakai pelitup muka apabila keluar dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey, kepada anda semua, hari ini saya cukup teruja kerana subjek yang kita nak belajar adalah subjek kerja pipe domestik. Dan guru kita ni memang hebat. Mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun. Pakar dalam apa-apa orang kata bidang-bidang perpaipan ni. Nak tahu siapakah guru ini? Kita terbang jauh khas daripada Melaka. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Let's talk more works. Itu dia quote daripada cikgu kita, iaitu Cikgu Hasbullah. Apa khabar cikgu? Yes. Sihat. Alhamdulillah. Cikgu, saya nak minta request lah cikgu. Ya, kan tadi kalau kita nampak cikgu punya posing kan macam model macam ni kan. Cikgu, cuba buat sikit cikgu. Buat sikit je pose macam tadi dalam gambar tu. Lagi satu cikgu. Kamera tak dapat. Lagi satu cikgu. Pose macam tadi. Okey. Okey, itu dia Cikgu Hasbullah yang cukup sporting lah. Terima kasih, Akmal. Cikgu, kita nak tanya cikgu bagi subjek kerja pipe domestik. Macam mana cikgu? Adakah ianya, ya sebab kita dah tukar format daripada KBSM jadi KSSM. Pelajar-pelajar macam mana cikgu? Adakah diorang ini memberontak? Ataupun senang saja sebenarnya? Okey, sebenarnya peralihan daripada KBSM ke KSSM tak berapa berubah banyak. Okey. Hanya dari segi ada pertambahan dan juga ada pengurangan. Yang mana kita ikut teknologi yang terkini. Okey. Jadi maksudnya yang tak terpakai kita keluarkan. Aha. Yang ada yang baru kita masukkan. Iya. Itu saja. Iya. Ya. Okey. Pada anda semua, kalau boleh jangan fokus sangat kepada cermin mata cikgu yang berkabus itu. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Baik cikgu. Kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan cikgu. Jadi disebabkan itulah kami nak minta cikgu untuk pergi ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Alright, dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih. Alright. Okey. Silakan cikgu gunakan hand sanitizer yang ada di atas meja ini. Okey. Alright, dan selepas itu diikuti dengan saya pula. Right. Boleh pakai cikgu? Okey, ingatkan nak kena tunjuk satu-satu. Tak ada cikgu, tidak. Okey, baik. Kita dah tahu dah orang kata pandangan daripada cikgu sendiri mengenai subjek ini kan. Kalau kita faham juga kehendak soalan ni, insya-Allah boleh jawab cikgu kan? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Dan kita juga nak tahu ni cikgu, pandangan pelajar mengenai subjek ini. Ya. Ada yang kata senang lah, ada yang kata susah lah. Nak tahu apa kata mereka? Jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek ini dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Let's go. Didik TV KPM. Saya suka subjek mata pelajaran ini kerana dia dapat membantu saya untuk membetulkan pipe di rumah ataupun di rumah kawasan-kawasan yang ada pipe rosak lah. Suka mata pelajaran ini kerana saya dapat membaiki pipe-pipe yang rosak di rumah saya sambil mempelajari kemahiran baru yang boleh diperolehi, dan saya dapat membaiki pipe-pipe di rumah kawan saya ataupun orang lain yang memerlukan. Menyukai bidang ini kerana dapat memperolehi pelajaran baru untuk membantu keluarga saya dan kawan saya untuk membetulkan pipe di rumah. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan Cikgu Hasbullah daripada Melaka yang lupa katanya bawa coconut shake kepada tim Didik TV. It's okay, Cikgu. Okey, kepada anda semua, kita dah tahu dah subjek apa kita nak belajar, iaitu kerja pipe domestik, dan sekarang ini kita nak tahu sekolah pilihan hari ini. Katanya ada 2 buah sekolah. Satunya daripada Melaka iaitu SMK Kelebang Besar, dan lagi satu kita daripada Kedah. Betul, Cikgu, di Tanjung Inggeris. Ya, Tanjung SMK Langgar. Jadi nak tahu siapakah mereka ini? Jom kita berkenalan dengan mereka. Hello, Assalamualaikum, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Ini cikgu 4 pelajar kita, cikgu Oh, okey. Ya. Kenapa cikgu tengok macam pelik je? Lagi ni, sebenarnya kita ada 6 orang, tapi lagi 2 tu cikgu dia pergi beli coconut shake sekejap. Nanti dia balik rumah, dia on dia punya laptop dia orang. Okey, ini siapa ni? Azwa Hani, betul ke? Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Nur Azhani. Langgar. Oh, orang Kedah ni nak tanya, apa cita-cita hang? Oh, cakap tahu lah tu. Apa cita-cita ni, Azwani? Jadi tak tahu. Nak jadi apa? Suri rumah saya. Jadi pikat lain pula kita bagi. Tidak. Okey. Baik, seterusnya abang berbaju merah. Perkenalkan nama, sekolah dan juga cita-cita awak. Silakan. Nama saya Anas Zakwan bin Mak Zubair dari Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Okey. Cita-cita? Tak tahu lagi. Okey, tak apa, dia masih lagi ni mencari. Tak apa, insya-Allah nanti di penghujung nanti ada cikgu, dia akan jumpa. Okey, seterusnya yang belakang dia wardrobe besar 8x8 tu. Yang tu, yang si siapa nama dia? Nur Atira. Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Mahdi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Langgar. Okey, cita-cita hang apa? Tak tahu. Tak tahu lagi. Okey, tak apa. Yang sebelah yang tak habis-habis betulkan rambut ni. Nama siapa? Nama saya Afandi bin Ahmad dari Sekolah SMK Langgar. Okey, cita-cita? Masih dalam siasatan. proses. Okey, masih dalam proses, ingat masih dalam siasatan. Okey, baik. Ini antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita. Saya pasti mereka pun dah teruja dan juga anda semua dah bersedia. Jadi cikgu, boleh kita mulakan? Boleh, tak ada masalah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Hasbullah bagi subjek kerja pipe domestik. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada anak-anak murid daripada SMK Langgar yang sempat bersiaran untuk hari ini, meluangkan masa untuk kita tengok kepada modul 3 kerja pipe domestik, iaitu lukisan perpaipan. Okey. Jadi kita pergi yang pertama. Silakan. Kita pergi tajuk yang pertama kita, tajuk yang ketiga kita imbas kembali, imbas kembali apa yang kamu belajar pada modul 1 dan juga pada modul 2. Okey. Seperti yang Akmal katakan, apa cita-cita kamu? Sepatutnya dalam modul 1 kamu dah tentukan ke mana kamu pergi. Sebab dalam modul 1 kamu dah belajar kerjaya dalam bidang kerja pipe domestik. Baik. Okey. Jadi di modul 1 ni kamu sepatutnya dah merancang ke mana hala tuju kamu selepas SPM. Okey, dalam vocational kita ada 2 pilihan sebenarnya kalau ikutkan. Pertama, kita boleh ke arah kemahiran, dengan mengambil sijil-sijil kemahiran dengan tahap-tahap yang tertentu. Atau yang kedua, kamu boleh masuk ke aliran biasa, yang maksudnya kamu buat diploma, buat ijazah. Tapi mesti ada syarat-syarat tertentu pula. Betul, Rahman? Betul, betul kan? Okey. Tu yang pertama untuk modul 1. Modul 2, kamu dah belajar asas kerja pipe domestik. Jadi di sini, okey, kamu dah tahu konsep asas perpaipan itu sendiri. Baik. Sistem terus macam mana, sistem tak terus macam mana. Sistem ke tangki atau pipe ke tangki, apa nama sistem dia? Okey. Pipe daripada meter ke dapur, apa nama sistem dia? Itu yang pertama. Yang kedua ya. Seterusnya, kamu dah didedahkan tentang guna alat, tahu nama alat, tahu nama bahan, tahu nama mesin dan sebagainya. Tahu. Belum guna lagi. Kita baru tahu saja. Okey? Dan seterusnya untuk modul yang ketiga baru kita pergi kepada lukisan perpaipan. Okey.
apa yang berkaitan dengan lukisan perpaipan, apa standard prestasi dia. Untuk KSSM berbeza dengan KBSM. Yap. KSSM kita ada yang dipanggil tahap penguasaan. Okey, daripada tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi Akmal, kalau Akmal tengok dekat sini, dia punya flow ataupun dia punya perjalanan dia tu sekuen. Cantik. Maksudnya di sini tahu, kenal, boleh lukis, okey, dan boleh hasilkan. Oh, yang 6 tu lah. Lukisan, ya, 6 ini. Okey. Dia punya sekuen dia tu. Kita tahu, kita boleh buat dan kita boleh produce benda tu. Okey. Okey, dengan teknik-teknik yang tertentu. Baik. Okey, ini tahap yang tertinggi sekali yang kamu boleh hasilkan. Jadi, kita tengok yang tahap yang pertama dulu. Okey. Seterusnya. Modul 3, lukisan perpaipan. Lukisan perpaipan ini sebenarnya terdiri daripada satu lukisan, satu perkara tapi dipecahkan kepada dua. Okey. Lukisan skematik dan lukisan asimetri, dua benda ni sebenarnya akan menghasilkan lukisan perpaipan. Sekarang ni okey lagi ya? Boleh faham? Akmal boleh faham Kamu cikgu, saya ambil subjek ni cikgu dulu. Okey, seterusnya. Okey. Dalam kita untuk menghasilkan atau untuk melukis lukisan, kita ada dua kaedah ataupun dua metod. Yang pertama, secara manual. Maksud manual, kita lukis gunakan tool yang tool untuk melukis seperti papan, kertas, pensel, tool. Maknanya kita lukis guna tangan. Itu bahasa mudah dia, kita guna tangan. Okey. Kaedah yang kedua, kita menggunakan komputer. Maksudnya komputer tu kita akan masukkan perisian-perisian yang tertentu. Contoh perisian digunakan untuk menghasilkan lukisan. Contoh macam AutoCAD. Okey, yang ni yang berbayar. Yang berbayar ni susah sikit lah kan. Tapi ada perisian-perisian yang percuma yang kita boleh download daripada internet. Okey, seperti SketchUp. Dia ada percuma. Maksudnya kita boleh gunakan perisian ni untuk menghasilkan lukisan dia. Okey, setakat ni okey. Dua kaedah. Yang pertama secara manual, yang kedua gunakan perisian terbantu komputer. LTK cikgu. LTK nama dia. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Kita pergi kepada lukisan skematik. Okey. Saya nak tanya, Effendi ada? Ada cikgu. Kita dah ada pelajar ada yang tadi cikgu. Okey. Boleh Akmal. Tadi pergi mana? Fly ke? Si siapa nama ni? Cuba kenal sikit nama siapa? Serajim, Jaim. Macam mana nama nak sebut? Nazman. Siapa nama? Ya, saya. Muhammad Nazman bin Jamaluddin. Nazman. Yang lagi seorang tu? Saya Khairul Izzah bin Ahmad. Okey, Khairul. Baik. Yang ini dua ni dah wakil daripada SMK Kelebang Besar. Dia tebok beli coconut shake lah kata kan. Ya, betul. Diorang balik beli coconut shake di kedai. Okey, Afandi tadi cikgu nak tanya apa tu? Cikgu, silakan. Okey. Boleh saya sambung Boleh cikgu, silakan. Okey. Jadi, saya dah terangkan kita untuk lukisan perpaipan ada dua. Okey, dua digabungkan akan jadi satu. Jadi kita akan tengok yang pertama lukisan skematik. Ya. Okey. Saya nak tanya Afandi. Afandi? Ya, cikgu. Okey. Apa yang kamu nampak? Saya nampak ada simbol, garisan. Okey. Lagi apa yang kamu nampak? Ada simbol. Ada garisan. Simbol. Garisan. Lagi? Dia punya... Sekejap, cikgu. Jangan tengok tu. Tengok dah ini. Tengok yang dapat. Tengok yang nampak. Yang nampak. Jangan cakap saya nampak. Ada orang, tengok. ada nampak lain buang. Itu beratlah tu. Ya. Jangan tengok kertas yang cikgu bagi. Jangan. Tengok sini. Apa yang kamu nampak? Jangan cakap tak nampak. Apa yang kamu nampak daripada sini? Ada garisan lurus. Dan apa dia lagi? punya label. Dia punya apa? Sebut je apa yang kamu tahu. Simbol seperti macam tangki air tu. Okey. Maknanya kamu nampak. Jangan tak nampak. Okey. Maknanya itulah bila kita nampak. Jangan cerita benda yang kita tak nampak. Jadi untuk lukisan skematik, dia ni hanya satu pandangan saja.
Oh, okey. Okey? Macam saya cakap, aku tengok Akmal. Ya. Tak nampak macam tu je. Kalau saya tengok tepi sikit dah lain dah. Betul? Okey, betul. Ini kita pandang kata lurus, pandang kita nampak ini saja. Dan datang mana skematik ni? Okey, dia datang daripada mana? Dia datang daripada keratan rentas. Pelan. Okey. Contoh je. Kita ambil buah temikai. Luar kita nampak bulat. Betul. Bila potong, sama tak dengan luar dia? Lain. Tak lain. Itu maksud dia keratan dia. Oh. Jadi inilah kita potong rumah, Ha. apa yang nampak dalam dia. Inilah dia keratan dia. Okey? Faham. Jadi, lukisan skematik ni hasilnya daripada keratan rentas. Okey. Yang kedua dia, dilukis dalam bentuk garisan tunggal. Okey, garisan saja. Okey, dia tak ada sengit, tak ada bersudut-sudut. Dia hanya garisan tunggal dengan sudut 0 darjah dengan 180 darjah tegak. 90 kan? Kalau tegak 90 ke 180? Yang mana? 90 cikgu. 180 dia straight cikgu. 0, 90 saja. Ya. Okey, kalau 180 dia Betul. Okey. Jadi yang ketiga dia, lekapan sanitari dalam bentuk simbol. Okey, bentuk simbol. Dan yang keempat, paip dan bahan pepasang juga dalam bentuk simbol. Jadi cuba tengok. Lekapan sanitari dia, contoh sinki dapur, besen cuci tangan, dia hanya simbol saja. Dia tak lukis macam sama-sama macam apa bentuk sinki betul. Tak ada. Kita hanya apa nampak depan saja. Okey? Faham. Dan yang kedua, yang keempat paip dan bahan pepasang dalam bentuk simbol. Cuba tengok contoh simbol T, siku. Dia tak ada lukis sebiji macam siku, tak ada. Hanya garisan saja. Garisan saja. Garisan saja. Ingat garisan. Ingat garisan, ingat skematik. Okey. Itu kata kunci cikgu. Itu kata kunci dia. Okey. Okey. Seterusnya, lukisan yang kedua dia ialah lukisan isometri. Okey. Lukisan isometri ni berbeza banyak daripada skematik. Skematik. Okey. Saya tanya Syazwani. Mana? Siapa Syazwani? Betul Syazwani? Bukan cikgu ni. Atira. Atira. Mana Atira? Atira. Syazwani tu siapa Ya, cikgu? Salah. Kekasih lama ke? Jangan sebut. Okey, Atira. Cuba kamu tengok. Ya. Apa yang kamu nampak berkenaan dengan lukisan simetri ni? Tebuk yang nampak. Saya nampak dia punya ukuran. Nampak Okey. ukuran. Okey. Lagi? Lepas tu saya nampak dia punya garisan tu Timbul. macam lengkung. Lengkung lain. Dia macam mana? Sengit ataupun bercondok bersudut panggil. Bersudut. Dia bersudut. Lukisan bersudut. Ya, tak apa sebut je. Ikut. Okey. Nah, janji kamu faham. Nampak tu kita nak dia nampak benda tu apa yang dia faham. Ya. Itu saya nak dulu. Okey, apa lagi nampak? Lagi Atira nampak Atira, apa lagi kamu nampak? Saya nampak dia punya simbol. Nampak simbol. Okey, simbol dia macam mana? Simbol tu dia macam besen cuci tangan, Okey. Lagi nampak lain tak? tangki air. Nampak tangki air. Tangki air. Okey. Jadi maksudnya kamu nampak. Bila nampak tu kita senang nak huraikan satu-satu. Cuma mungkin kita kena tambah perbaiki sikit dia punya ayat dia tu. Ya. Tapi dia faham. Faham. Yang kita nak dia faham. Maksudnya lukisan ni berbeza dengan skematik. Ya. Bezanya hanya dia bersudut saja. Oh, okey. Itu saja. Skematik dia tak ada sudut, pandang ke depan saja. Kosong. Okey? Yang ini pula atas lukisan simetri kita nampak sudut dia. Jadi bila nampak sudut automatik kita akan nampak pandangan dia. Okey? Jadi diringkaskan lukisan simetri ini mempunyai 3 dimensi. Dia ada lebar. Okey? Dia lebar dia ada tinggi dan juga dia ada dalam dia. Okey. Okey, lebar dalam. Jadi bila ada lebar, dalam dan tinggi, baru dia boleh menunjukkan kepada 3 pandangan. Iaitu pandangan hadapan, atas dan sisi. Kalau tak ada, dia tak akan dapat lebar dalam tinggi dan lebar tinggi dan dalam. Dapat 3 tu kita akan dapat 3 pandangan. Jadi dia akan ada pandangan atas, hadapan dan juga sisi dia. Sisi. Okey, jadi kalau kita tengok sim yang lain pun sama juga kita tengok. Dapat pandangan dia. Okey, kita dapat atas, kita nampak depan, nampak sisi dia.
Oh, okey. Okey, setakat ni boleh faham ni Afandi boleh faham? Afandi? Fandi? Boleh. Boleh faham Boleh. Kita dapat 3 pandangan. Okey. Seterusnya, lekapan sanitari dalam bentuk simbol. Ini dah kita tengok. Hilang pula. Okey. Kita tengok simbol. Tapi simbol dia tu masih lagi dalam 3 pandangan. Okey. Okey, kita nampak depan, atas, sisi dia. Sisi. Boleh? Okey. Dan seterusnya, paip dan bahan pembasahan masih dalam bentuk simbol. Contoh dia. Kita tengok, okey. Dia punya siku dia. Ya. Masih lagi simbol. Tapi dia bersudut. Ya. Okey, kalau skematik tadi, simbol dia katakan simbol siku dia macam ni saja. Betul? Tapi bila dalam isometri, dia akan jadi sengit sikit macam ni. Orang kata dia macam 3D lah, cikgu. Ya, kan? 3D nampak. Ya. Sorry, minta maaf macam ni. Faham tak lukisan cikgu? Kau Okey. tak faham? Setakat ni siapa tak faham? Boleh Siapa tu? Anas Zakwan ke? Anas. Anas Ya, cikgu. Anas okey Anas? Mata makin mengecik ke? Okey dah? Okey. Okey, Steady. Okey, steady. Okey, cikgu, kita nak bergerak dulu boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah, Akmal. Alright, kepada anda semua jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan sambung balik kita punya subjek iaitu kerja pipe domestik dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, pipe rumah saya bocor cikgu, nanti minta tolonglah. Aduh, jauh, Man. Cas lebih sikit. Boleh. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hasbullah yang mengajar anda bagi subjek kerja pipe domestik. Cikgu, Ya, saya. tadi kita tengok dah lukisan isometri. Ya, betul. Lukisan skematik. Ya, betul. Kita nak tengok apa lagi cikgu? Lukisan Okey. ada lukisan lain cikgu? Kita dah tahu lukisan dia, kita kena kenal pula alat yang kita gunakan untuk melukis lukisan tersebut. Cantik. Jom cikgu. Okey. Seterusnya, untuk melukis alat, kamu kena tahu beza, minta maaf. Untuk kamu melukis lukisan isometri dan juga lukisan skematik, Okey. kamu kena tahu bezakan antara alat dan juga bahan. Okey? Okey. Kadang benda sama, nampak macam sama tapi tak sama. Alat dan bahan. Alat, bahan. Kena bezakan. Okey. Jadi untuk melukis, kita gunakan peralatan lukisan seperti yang pertama, plat pencontoh, Okey. jangka lukis, pemadam, papan lukisan, pembaris T, sesiku set dan juga pensel. Okey. Ini saya cakap umum. Okey. Okey. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk menghasilkan lukisan tersebut, kita gunakan pertama kertas A3, okey, kertas lukisan. Kita panggil kertas lukisan lah. Okey, kertas lukisan dan juga pita perekat. Okey, ada yang panggil masking tape. Ada yang panggil selotip. Ya. Ada yang panggil macam tu. Tapi Betul. nama standard dia pita perekat. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Kita pergi kepada bentuk-bentuk soalan KSSM, MPV, kerja pipe domestik. Okey, Akmal. Kena tahu untuk tahun ni, okey, tahun ni adalah kohort yang pertama untuk peperiksaan SPM KSSM yang baru. Betul. Okey. 2020 adalah KBSM. Yap. Kohort yang terakhir. Ya. Jadi mereka-mereka ini adalah Batch batch baru yang lah. pertama untuk menghadapi peperiksaan dengan format yang baru. Bila cikgu cakap format baru terbeliak mata si Azwani namanya. Betul ke Azwani nama? Azwahani. Azwahani. Okey. Pasal apa? Terkejut ke bila hang batch pertama nak buat KBSM ni? KSSM. KSSM. Yes. Kurikulum standard sekolah menengah. Pening tak? Panik tak? Okey tak? Rasa boleh tak kalau KSSM ni? Azwahani? Boleh. Kalau teknik yang betul, cara yang betul, boleh. Iya. Okey, dia sebenarnya KSSM dengan KBSM untuk peperiksaan awam, untuk mata pelajaran vocational ni, dia hanya berbeza format. Okey, untuk KBSM kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A 10 soalan, bahagian B 3 soalan dan juga bahagian C 2 soalan. Ya. Untuk format KSSM, jangan sebelum tu, masa yang diperuntukkan untuk KBSM SPM 2 jam 30 minit.
Okey. Untuk KSSM, format dia telah berubah. Betul. Yang mana dia akan menggunakan 15 soalan untuk bahagian A dan juga 4 soalan untuk bahagian B. B. Dan masa juga telah dikurangkan daripada 2 jam 30 minit kepada 2 jam saja. Aduh. Tapi jangan risau. Jangan terkejut, jangan risau. Sebab apa? Dia ada pembahagian-pembahagian yang akan markah daripada pentaksiran bahasa sekolah. Dia ada markah yang untuk dibawa kepada peperiksaan berpusat nanti. Okey. Jadi jangan risau. Okey, untuk dapat A kena skor ini. Okey. Untuk dapat A ke atas, untuk dapat A kita kena dapatkan yang terbaik untuk peperiksaan berpusat. Okey. Baru kamu boleh dapat A. Okey. Jadi untuk dapat A kenalah tahu cara dia. Betul? Ini kita nak tahu ni cikgu. Ini yang kita nak tahu. Okey. Pertama kita kena tahu macam ada bentuk format dia. Bentuk soalan, format telah cerita. Bentuk soalan macam mana? Macam mana nak jawab? Kalau tak tahu jawab, macam mana nak jawab juga? Saya berterangkan. Okey, kita pergi tu. Soalan pertama. Jadi, soalan untuk KSSM ni digubal mengikut TP ataupun tahap pengusuhan. Seperti saya terangkan tadi, dia ada 6 tahap pengusuhan, betul? Jadi, kita tengok tahap pengusuhan pertama, macam mana soalan dia dikeluarkan atau dihasilkan. Okey? Kita tengok. Yang pertama, tahap pengusuhan 1, menyatakan 3 alatan melukis lukisan perpaipan. Okey, contoh soalan berikut adalah bahan dan alatan yang digunakan untuk melukis lukisan isometri. Okey. Kenal pasti 3 alatan yang digunakan untuk melukis lukisan tersebut. Okey. Jadi dalam kes ni dia punya soalan, dia ada pernyataan ni bahan dan alat. Tapi bila soalan dia diminta alat saja. Okey. Nampak tak dia punya trik dia? Okay. Nampak trik? Faham, ya. Ini semua adalah jawapan betul. Betul. Alat dan bahan betul semua je, tak ada yang salah. Tapi bila datang kepada soalan dia diminta alat saja. Gitu yang kadang-kala calon-calon peperiksaan ni dia gairah. Tengok je, saya tahu. Terus dia baca atas je, bawah tak baca. Nampak dia punya gairah dia tu. Triki dia. Ya, trik dia macam tu. Ya. Okey? Jadi ini yang kita kena tengok. Okey. Contoh, Azwani dia menghilang kejap cikgu. Menghilang. Okey, kita pergi ke Afandi. Afandi mana? Ada. Ataupun kita boleh Afandi? Boleh. Okey, cuba jawab. Boleh. Okey. Cuba jawab untuk soalan ni. Yang pertama, 3 alatan pembaris di situ papan lukisan. Okey. Betul. Okey? 3 ni betul. Ya. Pita perekat kertas A3 adalah bahan dia. Ya. Pensel 2B alat juga kan? Betul. Satu lagi kesilapan yang sering dilakukan apa? Dia tambah. Siapa tambah? Pelajar? Kemungkinan dia akan tambah. Dia rasa, banyak dia ada 4 ni. Nak tambah juga. Soalan minta 3. Jawab 3. Okey. Sebab apa? Walaupun katakan dia letak dekat atas ni, pita perekat. Okey, letak pita Okey. Yang terlebih ni letak semua betul. Ada pensel, kertas, ada pembaris, ada sesiku. Atas yang pertama pita. Jadi bila katakan untuk pemeriksaan, yang atas ni salah. Yang 2 ni betul. Ni betul. Yang 4 dikira tak? Tak kira cikgu. Sebab apa? Sebab dia minta 3 saja. 3 saja. Okey. Kena faham. Ada yang tend menambah macam ni. Akan ada. Ada pelajar yang terlebih. Kita kadang tak jangka. Terlebih kreatif. MPV ni kreatif, multi purpose. Okey. Okey, boleh faham setakat ni. Jangan pandai-pandai kita tambah. Alright. Seterusnya. Kita pergi TP yang pertama juga, menyatakan 3 alat melukis. Okey, antara contoh yang boleh keluar. Begini, namakan alat. Okey, ini rendah jaras dia. Dia hanya ingat saja. Okey. Contoh dia macam ini. Ada siapa nak cuba? Kita minta volunteer. Siapa? Volunteer? Siapa? Okey, Nazman. Siapa? Volunteer. Nazman. Nazman. Okey, cuba jawab. Okey. Yang nombor 1 tu pembaris T. Okey. Seterusnya, nombor 2. Kedua jangka lukis. Okey. Jangka lukis.
Dan yang ketiga? Ketiga, Peter Pelekat. Peter Pelekat. Senang cikgu. Senang. Dia pasal araf rendah, dia hanya ingat saja. Ya. Dan tiga, biasanya soalan dalam ni, untuk vocational, dia akan bagi stimulus. Maksudnya gambar ni biasanya dia akan bagi. Untuk kita rangsang minda dia, supaya apa? Dia tengok ni, oh saya tahu benda ni. Saya tahu barang ni. Dia kita nak rangsang. Kalau kita kosong saja, dia tak rangsang dia punya, minda dia untuk jawab. Ya. Ini sebagai dia punya panggil istilah stimulus. Stimulus. Okey, bahan rangsangan untuk dia menjawab. Okey? Faham. Okey, seterusnya. Masih lagi tipi satu. Contoh soalan tiga. Ni arah sederhana. Tadi sebut rendah kan? Ya. Ini sederhana pula. Dia kata, nyatakan definisi lukisan isometri, skematik dan lukisan terbantu komputer berpaipan. Okey, antara soalan yang boleh keluar ataupun bentuk soalan yang boleh ditanya dalam soalan, dalam pembiasaan. Contoh dia, Raja 2 menunjukkan sebagai lukisan berpaipan. Dia bagi gambar. Okay. Stimulus dia. Okey, ni stimulus. Nyatakan jenis lukisan tersebut. Jadi dalam ni dia rendah sikit. Satu ni yang pertama ni rendah je. Dia kena ingat je. Lukisan dari 2. Okey? Ya. Atira, ini lukisan apa? Atira? Lukisan skematik. Okey, dah tahu. Yang pertama kita tahu ini lukisan Skematik. Okey? Ya. Dah pergi yang kedua. Yang ini sederhana. Tinggi sikit. Okey, sederhana. Nyatakan definisi lukisan perpaipan tersebut. Ini akmal yang menjadi masalah dia. Itu? Bukan semua boleh menghafal. Oh, okey. Betul. Bukan semua boleh hafal. Ya. Tapi ada, saya kata, ada cara untuk menjawab dia. Walaupun kita tak hafal. Macam mana? Pasal apa? Stimulus telah diberi. Okey. Bila kata definisi, kita akan cerangkan ciri-ciri dia. Yang pertama, ingat tak lagi saya tanya? Apa yang kamu nampak? Apa yang nampak? Berapa 3 kali nampak, apa yang kamu nampak? Oh, okey. Okey, boleh faham? Faham. Okey. Jadi, saya tanya sekali lagi ya. Okey, Afandi. Ya. Ada Afandi? Afandi tidur cikgu. Tidur. Dia kat sekolah ni dah kena cubit dia ni. Ada. Okey. Sekali lagi saya tanya, untuk cara nak jawab definisi dia. Okey. Apa yang kamu nampak? Yang pertama, kamu nampak lukisan. Betul? Okey. Apa yang ada dalam lukisan ni? Ada simbol, Ada simbol, garisan, simbol mita air. okey, simbol mita air, simbol air tu simbol mita air sama lah tu. Okey lagi? Ya, lepas tu dia punya ada dia punya garisan menegak. Garisan menegak. Okey, sekarang ni saya nak cara bagi tahu, kamu nampak garisan, kamu nampak simbol. Jadi apa yang boleh kamu rumuskan? Definisi dia, lukisan skematik ialah lukisan yang menunjukkan garisan tunggal dan menunjukkan simbol perpaipan. Cukup. See? Dalam ni kita boleh boleh. Dia ada simbol perpaipan, simbol bahan, dan juga kita ada simbol lekapan dia. Satu tadi. Ni base sinki dapur, besen cuci tangan, mangkuk tanah duduk, dia dalam kumpulan lekapan. Lekapan sanitari. Jadi kita boleh buat rumusan dia. Kamu nampak benda dah beri, kamu buat je. Lukisan skematik merupakan lukisan yang dilukis dengan garisan. Buat ayat sikit je. Dengan garisan, koma, simbol perpaipan, koma, dan simbol lekapan sanitari. Titik. 3 markah. Okey. Mudah macam tu saja cikgu Mudah saja. Dengan dia sepatutnya stimulus diberi. Mudah saja. Ada ni kita boleh cuma tambah ayat sikit-sikit je. Ya. Cikgu, saya nak tambah ayat sikit-sikit boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Saya nak tambah ayat saya. Cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Boleh cikgu? Boleh, tiada masalah. Okay, anda semua kita akan sambung balik selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Cikgu nak tanya apa tadi cikgu?
Saya nak tanya, memang kampung dekat Ipoh ke? Itu soalan tadi. Oh, itu soalan dia. Terkejut tadi. Ingat nak tanya pasal apa? Dia tanya kita asal mana. Aduh. Okey, cikgu. Jom, kita dah tahu dah kan macam mana kita nak jawab bagi orang kata bentuk soalan ini. Seterusnya, apa lagi cikgu nak kongsikan kepada kita akan pergi anda semua ni? Kita akan tengok kepada tahap penguasaan yang kedua, mengenal pasti simbol bahan pepasang, injap, pilih dan lekapan sanitari. Jadi arah rendah juga. Baik. Okey. Jadi antara soalan ataupun bentuk soalan yang boleh keluar, contoh dia akan bagi simbol dan apa jawab dia. Okey. Macam ni dia arah rendah dia ingat saja. Dia tak perlu nak fikir-fikir terbalik sana, tak ada, tak perlu. Tengok pun dah tahu dah cikgu. Tengok saja. Pasal apa? Simbol ni biasa dia akan buat bentuk yang sama dengan bahan dia. Dia tak akan pelik dia apa. Dia tak akan orang kata lain daripada bahan asal dia. Okey. Okey? Jadi saya try. Saya cuba Okey. Khairul. Khairul Izhar. Khairul, cuba kamu nyatakan nama simbol ni. Ya. Yang pertama. Kepala paip. Okey. Kepala paip dia tulis Tak apa, tulis dia. Satu, kepala paip. Jangan kata salah, jangan kata betul dulu. Okey. Yang seterusnya. Siapa nak jawab? Tak apa, Khairul. Habiskan. Nampak rupa macam mana? Macam apa tu rupa dia? Apa tu? Mangkuk urinal? Bukan. Mangkuk apa? Besen cuci tangan tengok. Besen cuci tangan. Besen cuci tangan. Okey. Kita tulis besen je lah. Senang. Okey, boleh. Yang ketiga. Botai. Kalau botai tu langsung tak kena. Kata kita tunjuk simbol paip. Yang ketiga tu apa? Okey, Siapa yang ketiga. Coba Azwani. Sekali lagi. Azwahani. Kunci paip. Apa dah? Apa? Kunci paip. Okey. Kunci paip, cikgu dijawab. Dan seterusnya satu lagi Azwani. Satu lagi. Yang terakhir. Apa tu? T. Okey. T. Okey. Dekat sini. Kalau Akmal. Ya. Cuba tengok. Betul kepala paip? Betul cikgu. Saya tengok pun dah tahu. Ada nama lain? Ada nama lain. Kepala tak dia cikgu. Okey. Kepala paip biasanya itu yang dipanggil selanga. Biasa common. Dalam teknikal kita panggil pilih berbibir. Pilih berbibir. Ya, okey. Okey. Kita panggil pilih berbibir cikgu Saya tanya Akmal. Ya. Kalau calon profesor jawab, kata calon profesor dia jawab. Ini kepala paip. Akmal lagi makar tak? Bagilah kot cikgu sebab jawapan betul kan. Cuma mungkin nama dia kurang tepat. Nama kurang tepat kenapa? Bagi markah. Okey, saya tak bagi markah. Okey. Dia sebenarnya dalam konsep perpesaan ni Akmal. Okey. Kadang-kala selangor tu kita ambil kira. Okey. Dia tahu barang tu. Sebab apa? Bayangkan daripada darjah 1 dia panggil benda tu kepala paip sampai tingkatan 3. Kepala paip. Dia masuk kelas kerja paip domestik. Kita ajar dia pilih berbibir. 2 tahun saja kita ajar dia. Sedangkan daripada darjah 1 sampai tingkatan 3 berapa tahun? 9 tahun dia duduk ingat kepala paip. Rasanya boleh tak dia boleh ingat benda tu? Boleh balik rumah kepala paip balik. Pergi sekolah pilih berbibir. Susah lah cikgu. Jadi sebenarnya untuk calon-calon ataupun awak semua, kalau rasa tak boleh nak mengingat bahasa ada punya istilah standard dia. Okey. Tulis apa yang kamu tahu. Ikut selangor kamu. Orang kata nama saintifiknya. Nama saintifik dia pilih berbibir. Biptat. Itu saintifik. Biptat. Ya. Jadi kalau saya nak pergi kedai hardware dah tahu dah. Uncle lah, bagi itu satu pilih berbibir. Kadang hardware pun tak tahu. Apa itu? Sama juga istilah kalau kita pernah dengar tak? Kalau kamu dipanggil white tape. White tape tahu cikgu? Tahu tape. Apa nama standard dia? Tape warna putih lah kot. Itulah dia saya kata. Bahasa common atau yang biasa bahasa selangor semua pakai. White tape. Yang standard dia ialah Peter PTFE. PTFE. Okey. Okey, itu yang dikatakan kadang-kala mereka dah biasa gunakan bahasa selangor macam tu. Common. Kat rumah macam tu kat dia panggil istilah pun dia guna.
Tapi kita nak ajar dia yang standard tu, dia kadang tak boleh nak ingat. Ya. Betul. Tapi bila keluar peksa perbesaan, keluar macam ni, Aha. kadang dia kata, alamak, apa benda ni? Nama tahu ni. Nama tahu nama ni. saintifik Yang dia tahu, nama yang dia biasa panggil. Oh, okay. Yang dia biasa disebut. Yang teknikal dia tak tahu. Okey. Tapi jangan takut, tulis saja. Okey. Yang kamu tahu, ikut selangor kamu. Okey. Okay, itu trik dia yang pertama, jangan tinggal kosong. Jangan faham. Jangan tinggal kosong. Sebab apa? 4 markah, satu soalan ataupun satu dia punya pecahan dia, 1 markah. Okay. Kalau kosong, dah tak boleh nak bagi. Faham. Faham Itu trik yang pertama. Tip yang pertama, jangan tinggal kosong untuk setiap soalan. Okey. Tak tahu nama teknikal, tulis apa yang kamu tahu. Okey, mungkin akan ada pertimbangan. Okey, kita pergi seterusnya. TP3. Melukis simbol bahan berpasang, injap dan pilih. Dan lekapan tadi perpaipan, lukisan skematik serta lukisan asimetrik dengan menggunakan alatan yang betul. Jadi dalam soalan ni, dia arah rendah saja. Sama dengan soalan yang kedua, yang pertama, saya tunjuk tadi. Dalam kes ni, dia suruh lukis. Lukis simbol saja. Okey. Jangan pandai-pandai lukis simbol. Jadi dalam kes ni, bahan kadang dia tahu. Okey. Dah tahu, tinggal lukis. Contoh dia, simbol macam ni, ialah Okey. Kita minta volunteer boleh cikgu? Volunteer siapa ada? Okey, volunteer siapa nak buat? Volunteer? Saya panggil Afandi ni glamour pasal senang ingat. Afandi, yang lain tu cikgu tak nak Afandi, cikgu tak nak Afandi. Tak nak Afandi. Okey, Afandi jangan ambil kota. Kita buat Anas Zakwan. Anas. Mana Anas? Ni Anas kat sini. Okey, Anas. Anas kat sini. Okey, Anas. Yang pertama ni apa? Soket pengurang. Soket pengurang. Ya. Yang kedua? Soket penyambung. Soket penyambung. Yang ketiga? Siku. Yang keempat? T. Okey, kamu tahu. Sekarang ni, Anas, cuba kamu lukis simbol untuk 3 ni saja. Ada ada kertas tak kat depan awak? Okey, cuba lukis. Cepat. 10 saat je. Okey, 10, 2, 1. Okey, dah tunjuk. Okey, dah. Cuba tunjuk. Okey, yang first dulu. Mana tu? Tak nampak apa. Belakang sikit kertas. Belakang sikit kertas. Kertas belakang sikit. Belakang sikit. Oh, yang tu. Tu saya nampak. Okey, apa saya tu? pun kena buka spek ni tengok. Bawah sikit, Belakang, bawah sikit. Okey. Apa yang cikgu? pertama, HK? itu dia simbol H. Apa dia? Soket pengurang. Oh. Yang kedua. Okey, yang kedua. Cepat Aman. Ni siapa? Anas. Anas. Habiskan yang kedua dan yang ketiga. Tunjuk dia 2 sekali. Okey, 10 saat. 10, 2, 1. Okey. Okey, boleh Anas? Dah siap? Okey, tunjuk. Okey. Anas belakang sikit Anas. Belakang sikit. Tak nampak kertas tu dekat sangat. Ke tengah. Itu. Ni Okey. cikgu macam bentuk H tu cikgu. Okey. Seterusnya? Siku. Cikgu, ini. Ya. Dia ingat dia pasal dia bengkok, ingat siku je. Ya. Okey, ini dia. Belakang sikit. Okey, betul. Oh, begitu. Simbol saja. Ini dia mengingat refresh. Okey, dalam konteks dia kita panggil dia mengingat thinking. Dia think. Okay, terima kasih Anas. Tepuk sikit lah untuk kawan awak Anas. Penat dia lukis. Berpeluh-peluh dia. Okey. Nampaknya tak ada siapa nak tepuk untuk dia. Kita pergi yang seterusnya. Anas, terima kasih Anas. Sebaik Anas. Dia semua tengah PKP, tengah total lockdown, dia terkejut sikit. Oh, faham. Okey, seterusnya cikgu. Okey, ini yang keempat. Membezakan antara lukisan asimetri dengan lukisan skematik mengikut prosedur. Okey, ini dia kena bezakan. Beza dia sama dengan ciri-ciri juga. Betul. Kadang benda tu dia berkait-berkait, beza, ciri, definisi, benda yang sama. Ya. Kita jangan duk fikir benda lain. Jadi dekat sini bila dia bagi stimulus, kamu tuliskan apa yang kamu nampak. Okey? Nampak yang pertama, contoh dia. Ada pandangan, 3 pandangan tu. Okey, 3 pandangan. Okey. Itu hadapan, sisi.
Dan juga atas, cikgu. Akmal pun dah pandai. Betul je. Betul lah tu. Okey, lepas tu ada ukuran. Oh ya. Ada ukuran. Tulis yang mudah-mudah. Jangan terlalu Jangan buat karangan. buat karangan ataupun terlalu nak menghafal dalam buku panduan yang beri nak menghafal panjang-panjang tu pening. Pasal kita saya bukan tak ingat. Benda tu kan. Jadi apa yang kamu faham, yang kamu nampak daripada lukisan tu. Okey, apa lagi nampak? Ada simbol. Simbol. Ada simbol. Ada simbol. Ada simbol. Okey. Itu dia. Tulisan Dr. Hasbullah. Saya cerita dengan doktor betul. Oh, betul cikgu? Betul. Okey. Okey, ada simbol. Ya. Okey. Tenang. Ada sebenarnya ada 4. Ada apa lagi? Ni. Ada simbol lekapan sanitari. Dia simbol perempuan. Tapi kita boleh mudahkan. Okey? Boleh faham semua? Jangan terlalu kompleks sangat berfikirkan benda yang sampai kamu tak boleh nak fikir. Tip dia, jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong ya. Okey, seterusnya. Setiap soalan dalam vocational ataupun dalam dia akan ada stimulus ini. Akan ada stimulus. Jadi daripada kamu kena jawab melalui stimulus dia. Benda diberi, kamu kena pandai sikit, olah, fikir sikit. Okey. Itu saja. Okey? Terusnya, kita bagi parti 4. Okey. T5. T5 dia memilih alat. T6 dia buat lukisan. Okey. Kalau kes macam ni, dia kena kamu critical. Kena pandai sikit. Okey? Contoh dia dalam kes macam ni. Diminta kamu lukis. Okey? Ini dalam bentuk lukisan isometri. Jadi bila kamu nak hasilkan apa yang soalan minta, kamu kena ikut bentuk isometri. Saya bukan tunjuk ini kalau lukis ni mungkin susah lukis, tapi yang kita nak dia punya isometri dia. Okey? 3 pandangan kita kena nampak. Ya. Itu saja. Tangki dia kalau tak boleh buat bulat, buat kotak. Faham. Buat kotak. Cikgu, kita kena labelkan jugalah. Tak perlu. Kalau tak minta label, jangan label. Bergantung pada soalan. Label. Jangan kita tambah-tambah, nanti dia akan buang masa. Okey, setakat ni boleh, murid? Ada apa-apa soalan nak tanya ke dengan Setakat ni cikgu? Ni Zakiyah pula. Tengok macam Zakiyah aja. Zakiyah mana cikgu? Zakiyah Cikgu Anas. ni banyak betul ex-girlfriend lah. Kejap Zakiyah, kejap siapa tadi? Ada apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu? Anas, okey Anas. Setakat ni faham? Faham je. Faham Okey, inilah antara bentuk-bentuk soalan ataupun contoh soalan yang KSSM akan keluar, maksudnya ia akan dibangunkan kita macam ni. Bentuk dia, yang kita tak tahu bentuk dia. Okey. Okey? Jadi, kita akan pergi kepada rumusan dia. Ya. Untuk lukisan berpayapaan, kamu kena ingat 4T. Tahu konsep. Lukisan ada 2. Lukisan skematik, lukisan isometri. Okey? Kamu ada 2 kaedah. Guna manual, guna komputer. Ya. Okey? Tahu konsep. Tahu konsep, kamu dah bayangkan macam mana bentuk dia. Betul. Okey. Yang kedua, kena tahu alat. Kamu nak lukis lukisan skematik, guna apa balat dia. Jadi kena tahu alat, kena tahu bahan. Jangan kita campurkan. Okey? Dah tahu benda tu atau dah tahu alat-alat atau bahan yang gunakan, Yep. kena tahu guna. Okey? Tahu guna. Guna maksudnya contoh T, kita nak hasilkan lukisan, kita kena tahu guna alat. Ya. Okay, kalau tak macam lukisan tu hasil. Betul. Okey, sama juga komputer. Okey, tak tahu guna komputer, macam lukisan komputer boleh hasil. Ya. Kena tahu guna. Okey? Dan terakhir sekali, kena tahu lukis. Seperti yang tadi soalan TP6. Kena buat, kena hasil, kena lukis. Kamu ingat 4T ni, untuk lukisan payapaan, tiada masalah. Ya, Mudah tiada saja. masalah dah. Mudah saja kalau betul-betul kita faham kan cikgu Ya, betul. Jadi kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hasbullah daripada SMK Kelebang Besar Melaka. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Ya, sama-sama. Ya, dan juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar kita daripada 2 buah sekolah daripada SMK Kelebang Besar Melaka dan juga SMK Langgar Kedah. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili daripada DTV mendoakan kejayaan kawan-kawan semua dan juga kepada pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan Road to Success ini. Kita jumpa lagi, saya Akmal Nazri. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf.
Kita jumpa next dalam Road to Success SPM 2021. Bye! Didik TV KPM. Saya Naresa binti Abdul Malik, ibu kepada Khairul Zahra bin Ahmad, belajar Darjah 5 SPM tahun ni. Harapan saya agar dia berjaya dalam bidang yang disebut dan mata pelajaran yang lain juga, supaya dia boleh meneruskan dalam bidang yang dia minati lah, agar dia berjaya. Saya Mazila binti Musa, ibu kepada Rian Haikal bin Razali, pelajar pelajar tingkatan 5 KPD, Sekolah Menengah Kaliman Besar. Berharap agar anak saya lulus dengan cemerlang SPM tahun ni dalam bidang KPD ni dan pelajaran yang lain, agar dia dapat meneruskan pelajaran dalam kemahiran ke peringkat yang seterusnya.